KPM. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Apa ya setiap titik-titik ni maksud dia? Ni bahagian apa? Assalamualaikum, Mira. Kesalah Cikgu Adi. Cikgu, Mira tengah tengok graf ni Cikgu. Lepas tu ada titik A, B, C, D ni. Itu apa bukan ni? titik, itu rantau. Rantau? Rantau A, rantau B, rantau C dan rantau D. Oh, rantau tu apa Cikgu? Rantau tu apa? Rantau tu kejap lagi cikgu terangkan. Tapi ada pistol kat situ. Okey. Cuba Mira tembak peluru tu boleh kena dekat rantau yang mana. Wow. Cikgu pun ambil jugalah. Boleh Cikgu? Okey. Kita cuba Okey. Mira rasa kalau Mira punya ni kemungkinan akan pergi dekat rantau A kot. Okey, Kita cuba. cuba 1, 2, 3. Tak jadi. Okey, kita cuba. Dia kena ada gaya sikit. Allah, tak jadi juga. Okey, 1, 2, 3. Tak jadi juga Cikgu. Kena satu. pun. Kalau yang ini peluru dia melekat dekat B. Maksudnya rantau B ke Cikgu? Ya. Tapi macam masih kurang jelas lah Cikgu. Okey, kalau macam tu, jom masuk kelas cikgu. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Anda sedang menonton slot Mendengar Atas di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Selama 1 jam hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Menentusahkan konjektor titik dalam ketaksamaan linear. Apa maksudnya tu? Kita tanya cikgu kita. Di studio kita ada Cikgu Muhammad Hadi Salihin. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar Cikgu? Baik. Alhamdulillah. Wow, Sihat. Cikgu nampak ceria hari ni pakai baju warna ungu. Okey, nanti kita nak tanya cikgu apa maksud topik yang kita nak belajar hari ni kerana di studio kita pun ada cikgu jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari SMK Putrajaya Prison 181 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Dan tak lupa juga turut berada di studio kawan-kawan saya di dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Wah, lengkap beruniform sekolah. Semua nampak macam pengawas je ni Cikgu. Ada seorang tu ketua kelas ke Cikgu? Itu ketua kelas. Okey, mereka dari SMK Jeram Selangor. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Boleh. Dia dari atas tu saya nampak ada Syafiqah. Syafiqah. Okey, kemudian kita ada Amni. Hai Amni. Kemudian kita ada Karina Hai Karina. dan kita juga ada Muhammad Daniel. Wow, dan juga Muhammad Daniel. Hai, satu-satunya kumbang dikelilingi bunga. Betul. Okeylah cikgu. Nampaknya mereka pun dah tak sabar dan teruja nak belajar tajuk kita pada hari ini. Dan kalau cikgu sendiri, di sebelah cikgu tu tadi yang Mira fikir, apa tu rantau semua tu cikgu? Ya. Tadi kita dah main tembak-tembak dekat sini. Jadi dalam rantau yang kita ada sekarang, kita ada 4 rantau. Ya. Jadi boleh tak kalau saya nak tanya murid-murid, ya, tadi peluru yang P ni tadi, yang kena tadi berada dalam rantau mana? Siapa boleh jawab? Peluru Q, peluru Q ni berada dalam rantau mana? Siapa nak cuba jawab? Okey, Amni, silakan Amni. Dalam rantau A, cikgu. Dalam rantau A. Jadi peluru Q jatuh dalam rantau A, ya. Peluru R nampaknya jatuh dalam rantau B. Betul nampak? Dan dalam C tak ada peluru yang jatuh, peluru S jatuh dalam rantau D. Tadi kami dah main dah waktu rehat tadi. Ya. Baik. Kalau kita boleh tengok sekarang ni. Baik. Tapi sebelum tu cikgu, berapa markah untuk Amni? Berapa markah untuk Amni? Berapa senyuman?
Berapa senyuman kita boleh bagi kat ni? Kita boleh bagi 2 markah. Hari ni cikgu nak minta tolong Mira jadi ketua kelas. Jadi Mira akan bagi markah pada papan ganjaran untuk kawan-kawan kita. Boleh cikgu. Baiklah cikgu. Silakan cikgu dengan slide seterusnya. Okey. Oh, sini. Baik. Jadi hari ini kita nak lihat menentusahkan konjektor titik dalam ketaksamaan linear. Apa itu konjektor? Konjektor adalah tekaan. Maknanya kita nak melihat titik itu berada dalam ketaksamaan linear yang mana. Okey, jadi standard pembelajaran hari ini membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Jadi itulah perkara-perkara yang kita nak lihat pada hari ini. Yes, baiklah. Nampaknya cikgu, Mira yakin ada banyak lagi perkongsian dan juga aktiviti menarik yang cikgu Hadi akan kongsikan bersama kawan-kawan di rumah serta di dalam talian, sebab dekat atas meja ni nampak ada macam-macam ni kan. Apa pula ni? Jadi kalau anda semua nak tahu, teruskan setia mendengar Atas di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 4. Dan untuk segmen ini, apa pula perkongsian daripada Cikgu Hadi? Jom tanya Cikgu. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Mira. Jadi untuk hari ini ya, kita ada 2 ketaksamaan dekat sini. Jadi kita akan menentusahkan titik-titik berada dalam ketaksamaan yang diberi. Dalam segmen ini, cikgu akan tunjuk macam mana kita nak menentusahkan titik-titik ini, menentusahkan konjektor titik-titik ini melalui pengiraan. Wow. Okey, jadi kita tengok apa yang kita ada kat sini, apakah ketaksamaan yang ada. Okey, jadi kita ada ketaksamaan 1, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 8. Seterusnya, kita ada ketaksamaan 2, Y lebih besar atau sama dengan 3. Jadi, seterusnya, sekiranya kita ada satu titik, okey, cikgu ambil sekarang ni titik A. Kita ada titik 2, 1. Okey, so daripada titik 2, 1 ini, kita masukkan nilai yang ada, iaitu 2, 1 ini, 2 adalah nilai untuk X. 2 adalah nilai untuk X dan 1 adalah nilai untuk Y. Kita masukkan dekat dalam ketaksamaan. Okey, kita lihat. Kalau masukkan X sebagai 2, tambah Y 1, lebih kecil sama dengan 8. 2 tambah 1 dapat 3, lebih kecil atau sama dengan 8. Adakah ini benar? Ya. 3 lebih kecil atau sama dengan 8? Benar. Perkara mudah iaitu, tulis ini benar. Baik. Okey, kita masukkan pula dekat ketaksamaan 2. Kita masukkan nilai 1 untuk Y. Jadi, 1 lebih besar atau sama dengan 3. Boleh ke 1 lebih besar atau sama dengan 3, Mira? Tak boleh, cikgu. Boleh. Jadi, ini kita sebut dia sebagai palsu. Palsu. Jadi, apa akan jadi apabila benar dan palsu? Benar dan palsu. Benar dan palsu akan menghasilkan pernyataan. Akan menghasilkan pernyataan palsu. Okey. Apabila menghasilkan pernyataan palsu, bermaksud titik 2, 1 tidak memenuhi ketaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 8 dan Y lebih besar atau sama dengan 3. Okey? Apabila palsu, bermaksud dia tidak memenuhi kedua-dua ketaksamaan. Baik. Kalau titik B pula, siapa yang ada tak anak murid yang berani nak cuba untuk tengok titik B dan nak buat soalan ini? Okey. Ada sesiapa nak mencuba jawab untuk titik B? Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Ya, nampaknya Amni nak cuba. Okey, cikgu buka titik B. Okey, titik B adalah 4, 2. Okey. Macam mana nak buat ni, Amni? 4, 2 kan? Jadinya X dia adalah 4 Okey. tambah 2. Okey, 4 tambah 2.
4 tambah 2 Lebih kecil atau sama dengan 8. lebih kecil atau sama dengan 8. Mm-mm. 4 tambah 2 berapa ni? 6. 6. Okey. Okey. Lebih kecil atau sama dengan 8. Jawapan dia benar. Benar. Okey. Benar. Okey, seterusnya Mhm. Okey, kalau Y pula kita ambil 2. 2, Lebih besar atau sama dengan 3. 3. Mhm. Palsu lah cikgu. Palsu. Okey. Jadi ini adalah palsu. Jadi benar dan palsu akan jadi apa? Tidak memenuhi ketaksamaan. Benar dan palsu Jadinya akan jadi palsu. Palsu. Jadi adakah dia memenuhi kedua-dua ketaksamaan? Tidak. 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 Aha. Okey, bagus. Betul ke cikgu? Betul. Berapa? Jadi berapa mata ganjaran kita bagi? 3 mata ganjaran untuk Amni. Wah, nampaknya. 3 untuk Amni. Nampaknya Amni mendahului cikgu. Amni Okey. mendahului. Baiklah. Okey, nampaknya yang lain kena berebut juga. Jadi untuk soalan C, siapa yang nak cuba? Soalan C. Nampak Karina angkat tangan. Silakan Karina. Okey, cikgu buka C. Soalan untuk C. Okey. X ni adalah 2. Jadi 2 Okey. tambah 5 2 tambah 5. lebih kecil atau 2 sama dengan tambah 8. 5. Lebih kecil atau sama dengan 8. Mhm. Ni jadi berapa ni? 7 7. lebih kecil, Lebih kecil atau sama dengan 8. 8. Jadi ini benar tak? 7 lebih kecil daripada 8? Benar. Benar. Okey. Lagi? Y-nya pula 5. 5. Jadi 5 lebih besar atau sama dengan 3. 3. Benar ke palsu? 5 lebih besar atau sama dengan 3? Benar. 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 Okey, jadi kita ada benar dan benar. Mhm. Benar dan benar akan menghasilkan pernyataan? Benar. 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 Okey, benar dan benar akan menghasilkan pernyataan benar. Jadi adakah titik 25 dapat disahkan untuk berada dalam kedua-dua ketaksamaan? Ya. Ya. Titik 25 memenuhi kesamaan. Ya. Titik 25 memenuhi ketaksamaan 1 iaitu X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 8 dan ketaksamaan 2 Y lebih besar atau sama dengan 3. Okey, jadi kita kena bagi mata ganjaran dulu untuk Karina. Mhm. Okey, sementara cikgu nak padam ni, nampak tak cukup ruang. Okey, berapa mata ganjaran untuk Karina cikgu? Ketua kelas nak bagi berapa? Saya ikut cikgu nak bagi berapa? Okey. Silakan cikgu. Bagi 3 juga. Okey, kita bagi 3 pada Karina. Tanya. Okey. Nampaknya masih ada kawan-kawan lain yang belum Siapa dapat lagi yang belum ada mata ganjaran tu? Kita ada Syafiqah dan Daniel. Syafiqah dan Daniel. Okey. Kita tengok huruf D. Huruf D siapa nak cuba ni? Huruf D siapa nak cuba? D untuk Daniel. Jadi D Daniel pun untuk angkat Daniel. tangan. Nampak Daniel angkat tangan. Okey, Silakan, silakan Daniel. Cikgu buka D. Okey. Nampak tak? 3, 4. 3, 4. Okey. 3, 4, okey. 3 3. tambah 4 3 tambah 4. lebih kecil Lebih kecil. atau sama dengan 8. Sama dengan 8. Jadi ini dapat? Dapat 7. 7 lebih kecil atau sama dengan 8. Benar atau palsu? Benar. Benar. Okey. Lagi? Untuk ketaksamaan 2? 4 4 lebih besar atau sama dengan lebih besar atau 3. sama dengan 3. Benar atau palsu? Benar. Benar. Jadi benar dan benar akan menghasilkan pernyataan? Benar. Benar. Okey. Untuk pernyataan ini kita dah belajar penaklukan logik dekat bab 3 dahulu. Okey. Jadi adakah titik 3, 4 memenuhi kedua-dua ketaksamaan, Daniel? Ya. Ya, titik 3, 4 memenuhi ketaksamaan. Okey, untuk E. Siapa nak cuba untuk E?
Okey, jadi Daniel berapa kita nak bagi? Oh cikgu? ya, Daniel kita bagi 3 juga. 3 juga untuk Daniel. Nampaknya Tahniah. Syafiqah masih belum ada mata ganjaran lagi. Syafiqah nak cuba tak untuk D? Maaf, untuk E? Silakan Syafiqah. Untuk E. Okey, 2 Syafiqah. tambah 7. 2. 2 tambah 7. 2 tambah Allah. Cuba pakai warna hijau lah. 2 tambah 7. Lebih kecil atau sama dengan 8. Betul. 2 tambah 7 berapa? 9. 9 lebih kecil atau sama dengan 8. 8. Benar atau palsu? Palsu. 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 Okey. Baik, untuk Y pula. Ketaksamaan 2. 7 lebih besar atau sama dengan 3. 7 lebih besar atau sama dengan 3. Ini benar atau palsu? Palsu. Palsu. 7 lebih besar pada 3. Palsu? Benar. Benar. 7 lebih besar pada 3. Benar. Okey, jadi apabila benar dan palsu, apabila palsu dan benar akan jadi? Palsu. Palsu. Okey. Adakah titik 27 memenuhi kedua-dua ketaksamaan? Tidak. Tidak. Okey. Okey. Kita ada satu lagi titik. Mhm. Agaknya kalau kita minta ketua kelas kita buat boleh tak? Wah, Maaf. Syafiqah kita bagi 3 juga. 3 untuk Syafiqah. 3 untuk Syafiqah. Baik, 1, 2 dan lagi 1, 3. Ada soalan untuk ketua kelas cikgu ada soalan. Boleh Ada cikgu. lagi titik F belum buka lagi ni. Okey. Nampak ni titik F belum buka. Saya ke cikgu ketua kelas tu? Iyalah, awak lah ketua kelas Okey, tu, cikgu. Mira. Boleh. Okey, kita buat F ya, Mira? Okey. Okey. Titik 74. Macam mana nak buat? 7, 4. Okey, Mira cuba ya. Okey. Kalau 7, X-nya ialah 7. Okey. Tambah 4. Tambah 4. Lebih kecil atau sama dengan 8. Okey. Okey, 7 tambah 4, 11. 11. Lebih kecil atau sama dengan 8. Alright. Dan penyataan ini ialah palsu. Palsu, betul. Okey. Okey. Kerana 11 lebih besar dari 8 kan cikgu? Betul. Okey. Aha. Dan untuk ketaksamaan 2, Baik. Y dia ialah 4 4. lebih besar dari 3. Lebih besar atau sama dengan 3. Jadi ini benar ke palsu? Ini ialah benar. Benar. Okey, kalau palsu dan benar, Kalau palsu dan palsu dan benar akan jadi Kalau tengok palsu tu negatif. Benar tu sesuatu yang positif. positif. Negatif kalau dengan positif dia akan jadi negatif, Negatif, cikgu. So jadi? dia akan jadi palsu. Palsu. Jadi adakah titik 74 memenuhi ketaksamaan 1 dan ketaksamaan 2? Jawapannya ialah titik 7, 4 tidak memenuhi ketaksamaan 1 dan ketaksamaan 2. Titik 74 juga tidak memenuhi ketaksamaan 1 iaitu X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 8 dan ketaksamaan 2 Y lebih besar atau sama dengan 3. Wah, nampaknya Mira pun dah dapat, anak-anak murid pun dah dapat. Tapi nampaknya kita lupa satu perkara ya. Ya, apa tu cikgu? Mata ganjaran untuk Mira. Wah, mata ganjaran. Okey, Dapat kita nak juga, ya? nak bagi berapa? Bagi berapa murid-murid kawan-kawan saya? Nak bagi berapa ni? Nak bagi berapa? Bagi... 3. Semua kata 3. Okey, boleh. Okey, jadi 3. Mira pun dapat 3 mata ganjaran. Okey, baiklah cikgu. Nampaknya cikgu, mereka pun faham kerana semua berjaya mengumpul mata ganjaran dan saya, ketua kelas untuk hari ini pun berjaya kumpul mata ganjaran. Mira yakin murid-murid di rumah pun pastinya faham. Tetapi untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda semua, kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi aktiviti bersama Cikgu Hadi. Jadi jangan ke mana-mana, hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar matematik dengan tajuknya menentusahkan konjektor titik dalam ketaksamaan linear. Kalaulah tengok atas meja ni kan, ada macam-macam bentuk bongkah ni. Cikgu Hadi, apa bongkah-bongkah semua ni cikgu? Okey, bongkah-bongkah ni adalah gabungan bongkah-bongkah seperti prisma, silinder dan juga trapezium. Tapi kalau trapezium bila dia jadi bongkah, dia nama dia prisma. Trapezium kalau dia 2 dimensi. Yalah, kita kan sekarang dalam makmal matematik. Jadi tentulah barang-barang bongkah-bongkah ni dan permainan matematik pun ada sekali. Patutlah cikgu. Okey, baiklah cikgu. Kalau macam tu dalam segmen ni apa pula perkongsian cikgu Hadi? Ya, kita akan teruskan lagi untuk menentusahkan konjektor titik dalam ketaksamaan linear. Jadi kita akan terus ke slide sekarang ni. Jadi sebelum cikgu teruskan, sebelum saya teruskan, saya nak bawa murid-murid semua ke dalam segmen ingat kembali, apakah itu rantau dalam ketaksamaan. Okey, cuba tengok ni. Bila kita ada satu garisan, kalau kita ada satu garisan, contoh macam kat sini kita ada garisan yang warna merah ni. Okey, garisan yang warna merah ni nama dia Y sama dengan MX tambah C. Okey. Di bahagian atas kita panggil dia rantau atas dan di bahagian bawah kita panggil dia rantau bawah. Di bahagian atas ini dia adalah Y lebih besar. Okey, Y lebih besar. Dan di bahagian bawah ni adalah Y lebih kecil daripada MX tambah C. Kalau garisan itu condong ke bawah, bermaksud kecerunan negatif, jadi Y lebih kecil, Y sama dengan negatif MX tambah C. Okey, jadi untuk ruang yang atas, apabila Y lebih besar daripada, untuk ruang yang bawah adalah Y lebih kecil daripada. Okey, kita tengok pula kalau garis tu landai, lurus begini. So ini kita ada Y sama dengan H. Juga kita ada bahagian atas kita panggil rantau atas dan bahagian bawah kita panggil sebagai rantau bawah. Kalau kita ada garis yang mencancang seperti ini untuk X sama dengan K, sebelah kanan dipanggil rantau kanan dan sebelah kiri kita panggil dia sebagai rantau kiri. Okey, tu ingat kembali, ini adalah subtopik yang sebelum ini. Baik. Baiklah. Wah, kalau Mira tengok slide yang ni cikgu, nampak macam ada bentuk emoji yang comel je kat situ. Emoji yang ini. Apa simbol tu cikgu? Okey, simbol yang ini adalah lebih besar daripada, ini adalah lebih kecil daripada. Okey? Lebih besar daripada, lebih kecil daripada. Kalau nak ingat dia senang je. Kalau lebih besar daripada ni, dia macam huruf B. Kalau lebih kecil daripada, dia macam huruf K. Jadi kita dapat lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Baik, sekiranya garisan Y sama dengan MX tambah C, sekiranya Y sama dengan MX tambah C, rantau atas ini adalah Y lebih besar daripada MX tambah C. Kalau rantau di bawah Y lebih kecil daripada MX tambah C. Boleh nampak dekat sini. Simbol sama dengan telah pun digantikan dengan simbol lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Dan garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang. Okey, dan rantau tidak termasuk titik-titik yang berada pada garisan. Ya. Kita tengok yang seterusnya. Ini lebih comel. Dia ada tanda di bawah tu. Kalau tanda di bawah tu, ini maksudnya lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan, dan simbol ini adalah lebih kecil atau sama dengan. Perbezaannya di sini ialah apabila lebih besar atau sama dengan ataupun lebih kecil atau sama dengan, garisan ini tidak lagi dilukis dengan garisan sempang, sebaliknya garisan ini dilukis dengan garis padu. Dan rantau termasuk titik-titik yang berada di atas garisan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi boleh tak kalau cikgu nak uji kefahaman antara anak-anak murid cikgu yang berada di Google Meet, boleh tak ulang balik apa yang awak faham tentang penerangan cikgu sebentar tadi? Kita nak minta siapa cikgu? Tolong. Siapa? Siapa volunteer? Nak tolong untuk ulang? Okey, silakan. Syafiqah nampaknya. Syafiqah. Untuk garis sempang,
Ketaksamaan menggunakan simbol lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Okey, lebih besar daripada atau lebih kecil daripada untuk garis sempang. Satu lagi. Untuk garis padu pula, ketaksamaan menggunakan simbol lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan. Baik. Jadi maknanya Syafiqah dah faham bila masa nak guna garis sempang dan bila masa nak guna garis padu. Jadi ketua kelas, kita nak bagi berapa mata ganjaran untuk Syafiqah? Cikgu rasa berapa yang Bagi selayaknya? 4. 4 untuk Syafiqah. Okey. Tahniah Syafiqah. Baik, kita teruskan. Apakah ketaksamaan yang memenuhi rantau A, B, C dan D? Baik, untuk latihan ini, cikgu ambil daripada contoh 9 dalam buku teks muka surat halaman 168. Baik, sekarang kita ada 4 rantau A, B, C, D dan kita ada 2 garis. Kalau boleh nampak dekat sini, garisan ini berwarna merah iaitu Y tambah X sama dengan 7 dan garisan yang naik ke atas ini ya dengan kecerunan positif ini Y sama dengan 3X per 4 tambah 2. Dan kedua-dua garisan ini dapat membahagi menjadikan rantau A, B, C dan D. Jadi kita tengok rantau A. Okey, rantau A sekarang ni berada di bawah garisan Y sama dengan 3X per 4 tambah 2 dan juga berada di bawah garisan X tambah Y sama dengan 7. Maksudnya rantau A ya, rantau A memenuhi ketaksamaan X tambah Y. Nampak sekarang ni adakah di garis sempang atau garis padu? Di garis padu. Jadi X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 7 dan Y lebih kecil atau sama dengan 3X per 4 tambah 2. Okey, jadi inilah jawapan untuk rantau A. Cikgu nak tambah sikit, sekiranya kita nak tengok dia duduk di bawah ataupun di atas, kita kena pastikan Y berada di sebelah kiri dahulu. Okey, kita tengok rantau B. Siapa nak cuba untuk rantau B? Rantau B. Okey, ada sesiapa nak mencuba? Kita tengok sini rantau B. Okey. Ada siapa-siapa nak cuba untuk rantau B? Nampak Amni macam nak cuba? Silakan Amni. Silakan Amni. Amni jangan lupa untuk unmute mic. Tak dengar suaranya. Teruja sangat nak jawab tu. Silakan Amni. Okey, silakan Amni. Okey, rantau B terletak di bawah garisan merah kan? Okey. Iaitu X tambah Y sama dengan 7. Jadinya ketaksamaan rantau B ialah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 7 dan Y lebih besar atau sama dengan 3/4 X tambah 2. Okey, Y lebih besar atau sama dengan 3X 3X per 4 tambah 2. Okey, sebab dia berada di atas pula untuk garis hijau tu. Okey, betul jawapan untuk rantau B. Jadi kita boleh bagi 3 mata ganjaran untuk Amni. Terima kasih Amni. Wah, tahniah Amni. Okey, kita tengok pula rantau C. Siapa nak cuba untuk rantau C? Rantau C. Nampaknya Karina nak cuba. Silakan Karina. Rantau C terletak di atas garisan merah iaitu X tambah Y sama dengan 7. Okey. Jadi, ketaksamaan rantau C ialah X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Okey. Nak dibandingkan dengan garisan biru pula, Okey. rantau C terletak di atas garisan biru. Jadi, satu lagi ketaksamaan ialah Y lebih besar atau sama dengan 3/4X tambah 2. Saya dapat dengar tadi. Y lebih besar atau sama dengan. Jadi, maknanya Karina kata kedua-duanya menggunakan simbol ketaksamaan lebih besar atau sama dengan. Kita tengok, ya, betul dan betul. Okey, jadi 4 mata ganjaran untuk Karina. 4. Okey, kita cuba untuk D. Siapa nak cuba untuk D? Tahniah Karina. Siapa nak mencuba? Okey, silakan Daniel. Rantau D terletak di bawah garisan biru
maafkan saya. Rantau D terletak di atas garisan merah. Okey, atas garisan merah. Bermakna X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Okey, kita akan tukar simbol ni lagi. D rantau D juga terletak di bawah garisan biru. Manakala satu Bawah. lagi Y lebih kecil atau sama dengan 3X per 4 tambah 2. Okey, kita tengok. Maknanya Daniel kata satu lebih besar daripada, satu lagi lebih kecil daripada. Ya, betul. Nampaknya Daniel pun dah dapat faham ya untuk ke semua rantau-rantau ni. Maknanya alhamdulillah anak-anak murid cikgu dah dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan mewakilkan rantau-rantau itu daripada ketaksamaan yang diberi. Jadi agaknya nak bagi berapa? Cikgu rasa bagi 4 lah. Bagi 4 dekat Untuk Daniel, cikgu Wah, nampaknya semua dah berjaya Okey. kumpul senyuman, cikgu. Tapi yang ketinggalan di sini sepertinya ketua kelas. Ketua kelas nampaknya ketinggalan. Ketua kelas ketinggalan. Ada soalan ke untuk ketua kelas, cikgu? Memandangkan kita masih ada masa ni. Okey, baik. Kalau macam tu, katalah saya nak tanya. Boleh, cikgu. Nyatakan dua rantau yang memenuhi ketaksamaan X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Lebih besar atau sama dengan 7. Dua rantau. Lebih besar atau sama dengan 7. Rantau pertama ialah rantau D. Okey, betul. Okey. Yang kedua ialah rantau C. Rantau C, okey. Betul ke tidak Betul tak, jawapan ketua kawan-kawan? kelas hari ini? Betul. Betul. Jadi kita nak bagi berapa mata pelajaran untuk ketua kelas kita? Nak bagi berapa? Bagi 4. Bagi 4. Okey, cikgu tambah. Bagi 5 lah. Bagi 5. Bagi 5. Berani minta soalan Wah, alhamdulillah, terima kasih, cikgu. Dan sambil-sambil saya mengisi markah untuk saya ini, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana, teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, sekarang ni Mira tengah buka buku teks matematik bab 6 muka surat 168 yang tengah memfokuskan kepada topik menentusahkan konjektur titik dalam ketaksamaan linear. Tapi kan Mira nak tanya Cikgu Hadi lah, Cikgu, kenapa murid-murid perlu faham dan menguasai topik ni, Cikgu? Ya, soalan yang baik tu Mira. Kenapa murid-murid perlu faham dan kuasai topik ini? Okey. Topik ketaksamaan linear juga adalah antara asas yang penting dalam merancang perniagaan. Maknanya biasanya perancang perniagaan akan melihat macam mana kos dan macam mana keuntungan yang dapat diperoleh. Jadi dengan pengetahuan tentang ketaksamaan linear, jadi perancangan dapat dibuat untuk mengurangkan kos tetapi menjamin keuntungan yang optimum ataupun maksimum barangkali berdasarkan rantau-rantau yang diperoleh daripada ketaksamaan linear. Maksudnya ini merupakan pendedahan awal kepada mereka. Betul. Dan ini juga diaplikasikan dalam kehidupan seharian rupanya, Betul. Cikgu. Terutamanya dalam perniagaan. Wah, baiklah. Okey, kalau macam tu Cikgu, jom kita sambung dengan pembelajaran seterusnya. Baik. Kita akan sambung lagi dan bahagian ini adalah bahagian uji minda. Jadi, adakah anda bersedia? Ya, adakah anda bersedia murid-murid yang berada di rumah? Sedia? Sedia. Okey. Nampak semangat sekali. Jadi, ini soalan satu. Okey, berdasarkan rajah yang diberi, ni cikgu gabungkan dua-dua bahagian tadi. Berdasarkan rajah yang diberi, tentusahkan rantau yang menempatkan titik Q 83. Okey, seterusnya nyatakan ketaksamaan yang mewakili titik Q tersebut. Siapa
Siapa nak cuba untuk soalan uji minda soalan 1 ini? Okey, siapa nak cuba? Kalau orang pertama cuba ni dapat markah lebih sikit cikgu kan? Ya, soalan susah ni kita boleh bagi 5 mata ganjaran. Dia Okey. nampaknya Amni. Silakan Amni. Silakan Amni. Okey, koordinat 83 pada rantau C. Ya, nampak 8, 3 berada di sini. Okey. Okey. Lepas tu, soalan yang kedua. Nyatakan ketaksamaan yang mewakili titik Q, Amni. Amni? Ketaksamaan yang mewakili titik Q. Ketaksamaan yang mewakili titik Q. Okey. Dia Nampaknya berada dalam Amni rantau tengah- C. Okey, ada siapa-siapa yang lain yang nak cuba? Yang nak bantu Amni. Yang nak bantu Amni? Daniel boleh Daniel Daniel boleh, nampak Daniel. senyum je tu Daniel. Boleh? Apakah rantau yang mewakili ketaksamaan yang mewakili rantau C untuk titik Q itu? Saya cuba ya cikgu. Okey, silakan. Ketaksamaan yang mewakili titik Q tersebut ialah Y lebih kecil atau sama dengan 6. Okey, betul. Selain itu Y lebih kecil atau sama dengan 2X. Okey, kita tengok jawapan. Ya, titik Q berada di sini, 83 dan memenuhi ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan 6 dan Y lebih kecil atau sama dengan 2X. Jadi kita boleh bagi 2 mata ganjaran untuk Amni dan 3 mata ganjaran untuk Daniel. Okey, tahniah. Okey, kita tengok pula soalan uji minda soalan 2. Kali ini cikgu letak banyak sikit rantau. Ada rantau A, B, C, D, E dan F. Okey, berdasarkan rajah yang diberi, tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut. Okey, kita tengok dulu soalan A. Okey, Y lebih kecil atau sama dengan 6. Y lebih kecil atau sama dengan X. X tambah Y lebih besar atau sama dengan 6. Siapa yang nak cuba untuk soalan ni? Okey. Okey, Silakan Syafiqah. Saya pilih rantau E, cikgu. Rantau E. Wah, cepatnya bagi jawapan. Kenapa ya? Untuk Y lebih kecil atau sama dengan 6, kita ada rantau A, B, C dan E. Okey, betul. Manakala untuk Y lebih kecil atau sama dengan X, kita ada rantau A, E dan F. A, Kemudian E dan F. Okey, lagi. Kemudian untuk X tambah Y lebih besar atau sama dengan X, kita ada rantau C, D, E dan F. C, D, D, F. E dan F. dan F. So nampaknya Jadi dalam ketiga-tiga rantau ketersamaan ini, rantau E terlibat. Sebab itulah saya pilih E sebagai jawapan. Betul. Hebat sekali jawapan Syafiqah. Jadi kita bagi 5 mata ganjaran untuk Syafiqah. Ketiga-tiga ketaksamaan ini melibatkan rantau E. Jadi sebab itulah rantau E adalah jawapan yang memuaskan bagi ketiga-tiga ketaksamaan ini. Lengkap jawapan Syafiqah cikgu. Betul. Kita tengok soalan B pula. Okey, Y lebih besar atau sama dengan 6, Y lebih besar atau sama dengan X, X tambah Y lebih besar atau sama dengan 6. Siapa yang nak cuba kali ini untuk soalan 2? Okey, silakan Daniel. Cikgu saya cuba ya. Y lebih besar. Y lebih besar atau sama dengan 6 mempunyai rantau F dengan D. F dan D. Okey, kerana cikgu pakai right pula. Seterusnya Y lebih besar atau sama dengan X mempunyai rantau B, C, D. C, D dan B. Dan seterusnya B tadi. X tambah Y lebih besar atau sama dengan 6 mempunyai rantau E, C, D, E, F. C, D, F. Jadi nampak yang ada 3 right tu ialah Rantau yang
memuaskan sistem kesamaan berikut ialah rantau D. D. Okey, Wah. betul. Daniel memang suka huruf D. Ya. Jadi kita bagi 5 mata ganjaran untuk Daniel. 5. Jadi inilah caranya. Maknanya kita lihat setiap satu-satu ketaksamaan tu bila Y dah duduk sebelah kiri, kalau lebih besar kita ambil yang atas. Okey, kita tandakan ke semua dan rantau mana yang ada ketiga-tiga ketaksamaan, ketiga-tiga tik. Kalau macam soalan tadi, cikgu pakai simbol tik, kotak, kotak ni macam cikgu nak buat, dan juga bulat, dan juga tik, kotak dan bulat ada pada rantau E. Yang ini ketiga-tiga tik, ketiga-tiga tanda right ada pada rantau D. Okey, maksudnya untuk menjawab soalan macam ni cikgu, murid perlu mengenal pasti satu persatu rantau kan cikgu? Betul. Jangan tegur pun rapah dalam menjawab soalan ni. Kena orang slow and steady tengok yang mana Betul. satu. Soalan ni popular dalam soalan kertas 1. Boleh juga ditanya dalam kertas 2. Wah, baiklah. Kalau macam tu cikgu, murid-murid dapat jawab soalan dengan baik sekali. Boleh tak kalau kita nak minta sedikit rumusan apa yang mereka belajar pada hari ini? Okey. Boleh ke cikgu? Boleh. Kita minta siapa-siapa? Kita minta sesiapa nak mencuba? Karina boleh Karina? Okey, silakan Karina. Silakan. Rumusan yang saya dapat buat daripada sesi pembelajaran hari ini ialah kita boleh menentusahkan konjektor titik dalam ketaksamaan linear sama ada dengan pengiraan ataupun rajah. Okey. Baik, ada siapa-siapa lagi nak tambah? Okey, satu lagi rumusan. Kita minta siapa nak mencuba atau kita minta wakil jejaka dari kelas kita pada hari ini, Daniel. Boleh Daniel? Boleh. Okey. Pada pendapat saya, kesimpulan yang saya belajar, kesimpulan dalam pelajaran hari ini ialah jika dalam satu ketaksamaan pemboleh ubah, Y berada di sebelah kiri simbol lebih besar atau lebih besar atau sama dengan menunjukkan rantau sebelah atas dan sebaliknya. Okey, maknanya kalau Y dah sebelah kiri dan menggunakan simbol lebih besar sama dengan ataupun lebih besar atau sama dengan, jadi kita akan dapat sebelah atas. Jadi begitulah juga sebaliknya. Baiklah. Dan sedikit rumusan daripada Cikgu Hadi. Silakan Cikgu. Okey, jadi rumusannya untuk menentusahkan konjektor titik ini, untuk menentusahkan konjektor titik ini, jadi murid-murid perlu kenal pasti kehendak soalan. Kalau soalan itu melibatkan pengiraan, jadi masukkan dalam pengiraan dan nyatakan benar atau palsu. Kalau dapat dua-dua benar, barulah kita katakan titik itu memenuhi kedua-dua ketaksamaan. Okey, kalau dalam rantau pula, kita akan tik satu persatu dan daripada bilangan tik itu kita akan dapat lihat rantau mana yang memenuhi ketaksamaan yang diberi. Yang penting ulang kaji, jangan lupa. Ulang kaji jangan lupa kerana matematik ini bukan menghafal kan cikgu, Betul. tetapi untuk memahami tekniknya bagaimana. Baiklah cikgu, bagaimana pentafsiran murid-murid secara keseluruhan pada hari ini? Okey, keseluruhannya semua murid hari ini dapat menguasai pembelajaran kita hari ini, dapat menguasai sesi kita pada hari ini, dan kita dapat lihat pada papan ganjaran pun hampir seimbang markah, tapi nampaknya dari jauh saya rasa Daniel menguasai hari ini dengan nampaknya banyak tu ya. Ada berapa tu? 8-14 kalau tak silap saya. Betul. Ada 2, 4, 6, 8. Ada 16 cikgu. 16. Okey. 16. Yalah lebih kurang. Okey. Maknanya Daniel menguasai, jadi kita bagi tepukan untuk Daniel. Tanya. Dan semua murid pun yang lain pun tak kurang hebatnya juga. Betul, cikgu. Termasuk ketua kelas jugalah dapat jawab soalan tadi. Momentum yang diberikan oleh murid-murid dari SMK Jeram Selangor memang sangat hebat dan terbaik. Beri tepukan untuk diri anda semua. Tanya. Okey, kita ada pengawas sekolah, termasuklah ini pun pengawas sekolah juga cikgu. Serba biru dan juga Daniel. Terima kasih semua. Dan cikgu, kalau murid-murid di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di manakah mereka boleh layari atau dapatkan bahan-bahan rujukan? Baik, untuk dapatkan latihan tambahan, latihan pengukuhan boleh dapati di portal Sumberku KPM. Kementerian telah menyediakan portal yang baik untuk latihan pengukuhan untuk murid-murid seluruh Malaysia dapati.
Baiklah, terima kasih banyak Cikgu Okey. Hadi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Sama-sama, Diharapkan memberi Mira. manfaat kepada semua murid yang menonton. Tak lupa terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Zaimi Zainal Abidin atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Ingat murid-murid, matematik banyakkan latihan seperti mana yang disentuh oleh Cikgu Hadi tadi kerana ia bukanlah satu mata pelajaran yang perlu menghafal. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terus setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.